warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Afika binti Ishak, nombor matrik P134988. Saya akan membentangkan rancangan pengajian harian RPH bagi subjek Geografi tingkatan 3. Masa yang diperuntukkan adalah daripada pukul 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Tajuk yang diambil adalah Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar. Untuk standard kandungan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Manakala untuk standard pembelajaran mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, murid dapat menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Yang kedua, murid dapat menjelaskan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Strategi PDP yang dilakukan melibatkan pembelajaran berasaskan inquiry dan juga pendekatan bersepadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina. Okey, saya akan meneruskan aktiviti pada fasa permulaan. Okey, pada fasa ini, pelajar mendengar guru menerangkan objektif yang perlu dicapai untuk topik ini supaya murid dapat menjangkakan apa yang mereka perlu capai selepas habis belajar tentang topik ini. Okey, sebelum memulakan pengajaran, guru bertanya mengenai pengetahuan sedia ada belajar tentang jenis-jenis hutan yang ada di Malaysia. Okey, hal ini adalah untuk melibatkan pelajar secara aktif di dalam kelas dengan berkomunikasi dua hala antara guru dan murid. Nilai murni yang dapat dilihat di sini adalah pelajar berani mencuba untuk menjawab soalan atau pendapat serta bersedia dengan jawapan yang mereka ada. Okey, seterusnya, guru menerangkan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia dengan melukis peta buih di papan tulis supaya pelajar dapat melihat secara keseluruhan. Baiklah, kita teruskan dengan fasa perkembangan, iaitu untuk aktiviti pelajar. Yang pertama, pelajar mendengar guru memberi penerangan tentang projek 3D yang akan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Yang kedua, pelajar akan dibahagi kepada 6 kumpulan untuk membuat projek 3D tersebut mengikut jenis-jenis hutan. Dan seterusnya, pelajar membuat projek 3D berkumpulan mengikut masa yang ditetapkan dan guru akan memantau aktiviti pelajar. BBM yang digunakan untuk fasa perkembangan ini adalah bahan-bahan yang terpakai. Sebagai contoh, botol air mineral, kertas dan kotak. Nilai murni pula adalah yang pertama, bekerjasama, di mana pelajar perlu membuat projek 3D ini dalam kumpulan. Jadi, ianya secara tidak langsung akan memupuk semangat saling bekerjasama di antara satu sama lain. Yang kedua adalah menepati masa, di mana pelajar perlu menyiapkan projek 3D tersebut mengikut masa yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah mencintai alam sekitar. Projek PNP yang digunakan untuk fasa ini adalah berpusatkan murid. Okey, seterusnya adalah fasa penutup. Okey, pada fasa ini, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan projek 3D yang telah mereka buat. Okey, hal ini adalah untuk membentuk sifat keyakinan dalam diri pelajar serta berani untuk membentangkan di hadapan kelas. Seterusnya, guru memberi pandangan terhadap hasil kerja pelajar untuk membentuk sikap positif terhadap pelajar. Di akhir pembelajaran ini, guru memberikan refleksi tentang topik ini. Contohnya, apa pelajar yang dapat daripada pembelajaran hari ini? Nama saya Nurul Syafiqah binti Roslam, nombor pelajar P135057. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan mengenai dengan refleksi. Yang pertama adalah kekuatan. Murid-murid dapat memberikan sepenuh perhatian semasa sesi pembelajaran berlangsung. Komunikasi dua hala juga dapat dilaksanakan dan mendapat respon yang baik antara guru dan juga murid-murid. Sesi soal jawab juga dapat dijalankan dalam bilik darjah. Hal ini kerana ia adalah untuk menilai kefahaman murid-murid tersebut semasa sesi pembelajaran itu berlangsung. Murid-murid juga dapat melaksanakan aktiviti yang disediakan dengan penuh kesungguhan dan juga sangat aktif semasa di dalam kelas. Murid-murid juga telah berjaya melaksanakan dan menyiapkan sebuah projek secara berkumpulan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kelemahan. Guru-guru mempunyai masa yang singkat untuk mengajar di dalam kelas.
Aktiviti yang dijalankan di dalam kelas juga sangat terhad kerana masa yang tidak mencukupi. Terdapat juga murid-murid yang tidak melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan dan juga tidak melepasi tahap tahap pencapaian, iaitu tahap penilaian yang diberikan yang sangat tidak memuaskan. Yang ketiga adalah cadangan. Guru-guru perlu menyediakan bahan pembelajaran seiring dengan masa yang telah diperuntukkan di dalam kelas. Masa yang mencukupi dapat melaksanakan aktiviti dan pembelajaran dengan baik dan juga teratur. Selain daripada itu, guru juga perlu menyediakan ganjaran kepada murid-murid yang telah menyiapkan tugasan projek ataupun aktiviti yang lain supaya ia dapat menjadikan motivasi kepada murid-murid yang lain. Yang keempat adalah kesimpulan. Murid-murid sangat produktif semasa di dalam kelas. Mereka juga sangat memberikan respon yang sangat baik kepada guru-guru. Guru-guru juga perlu giat untuk menyediakan bahan bantu pembelajaran yang lebih kreatif dan berkualiti kepada murid-murid supaya mereka lebih fokus di dalam kelas dan sentiasa bersiap sedia untuk menerima apa-apa sebarang penilaian yang akan diberikan kepada mereka. Sehubungan dengan itu, guru juga perlu melakukan proses pembelajaran dan pengajaran selaras dengan kaedah pengajaran abad ke-21. Kaedah ini akan memberikan kesan yang positif dan impak yang baik kepada murid-murid. Justifikasi untuk aktiviti permulaan memperkenalkan topik yang akan dipelajari kelas iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia untuk permulaan kelas supaya pelajar dapat menjangkakan apa yang mereka akan belajar dan menetapkan mood dalam kelas. Kelas akan dimulakan dengan sesi soal jawab bersama pelajar untuk mengetahui pengetahuan dan juga pendapat tentang bab ini. Bahagian ini dikategorikan sebagai tahap pertama dan kedua iaitu knowledge dan comprehension yang merupakan tahap teratas dalam penglibatan kognitif. Setelah itu, guru akan menjelaskan subtajuk tentang jenis-jenis hutan di Malaysia dengan membuat peta bui di papan tulis memandangkan terdapat 5 jenis hutan di Malaysia yang mempunyai ciri-ciri berbeza setiap hutan. Pada masa yang sama, guru akan memberikan contoh-contoh tumbuhan yang hidup di kawasan hutan tersebut. Aktiviti ini adalah untuk menerangkan subtajuk dengan lebih menyeluruh supaya pelajar lebih memahami dengan jelas. Bahagian ini dikategorikan sebagai cognitive learning theories iaitu Bloom Taxonomy. Untuk aktiviti perkembangan, guru memberikan penerangan tentang projek 3D yang akan dilakukan menggunakan bahan-bahan terpakai. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat cinta terhadap alam sekitar dengan menggunakan bahan terpakai untuk membuat projek 3D. Aktiviti pencerahan kumpulan dan perbincangan projek 3D, jenis-jenis hutan di Malaysia adalah untuk memupuk semangat kerjasama di antara rakan sekelas sekaligus dapat bertukar idea. Pada masa yang sama, guru membuat pemantauan terhadap proses kerja kumpulan. Bahagian ini dikategorikan sebagai tahap kedua di dalam Bloom Taxonomy, iaitu analisa, sintesis dan penilaian. Ia juga penglibatan dengan Neurological Learning Theories. Untuk penutup, pembentangan tentang projek 3D jenis-jenis hutan di Malaysia dilakukan pada akhir pembelajaran topik ini. Bahagian ini dikategorikan tahap tertinggi dalam Bloom Taxonomy, iaitu creating. Hal ini adalah bertujuan untuk melihat pelajar menghasilkan karya mereka sendiri berdasarkan pemahaman pembelajaran. Aktiviti ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi pelajar dan berani berhujah di depan orang ramai. Bahagian ini dikategorikan sebagai Humanistic Learning Theories. Apresiasi pujian oleh guru terhadap ujian dan tugasan yang diberikan mendorong pelajar untuk lebih bersemangat dan bermotivasi dalam pembelajaran. Bahagian ini boleh dikaitkan dengan teori humanistik di mana pembelajaran yang berfokuskan kepada memberi semangat dari segi emosi dapat menyedari potensi mereka. Pada akhir pembelajaran, guru memberi refleksi tentang subtopik ini.